A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita dapat bersama pada pagi ni. Sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya kita diberi ilmu, ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama ya. InsyaAllah kita akan tengok pelajaran 10 iaitu sistem kekeluargaan menurut Islam. Sebelum ni kita tengok bab yang ke-9 iaitu berkenaan dengan sistem sosial Islam. Sistem sosial Islam di mana kita telah melihat dari segi sumber dia, iaitu sumber macam mana sistem sosial Islam terbentuk, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Yang ini kita dah belajar pada 2 minggu lepas. Lepas tu kita tengok juga berkenaan dengan adab dan etika. Kemudian kita tengok hak asasi manusia. Ini yang lepas lah. Keistimewaan sistem sosial Islam. Yang kita tengok pada minggu pada kepentingan sistem sosial Islam dan realisasi dalam sistem ini dalam kehidupan kita. Itu yang kita tengok pada pelajaran yang lepas, itu pelajaran yang ke-9. Sekarang hari ini insya-Allah Ipan dan juga Luqman kita akan tengok pelajaran ke-10 iaitu sistem kekeluargaan menurut Islam. Setiap daripada kita mempunyai keluarga, betul tak? Ipan ada keluarga tak? Ada. Semua ada lah. Semua ada keluarga lah. Tak kata ada keluarga dah, macam mana kita dilahirkan. Okey, terus kita kepada muka surat 100. 100. Okey. Muka surat 100. Ipan, apa khabar Ipan? Ipan? Apa khabar? Luqman, apa khabar? Dah makan pagi belum? Dah. Alhamdulillah. Okey. Cuba tengok muka surat 100 ya. Konsep kekeluargaan Islam. Kita tengok Islam begitu teratur ya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala dia tengok daripada sekecil-kecil individu, terusnya keluarga, jiran, masyarakat dan hubungan kita dengan masyarakat. Konsep kekeluargaan Islam, keluarga ialah unit sosial yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak angkat. Keluarga asas terdiri daripada suami, isteri dan anak-anak. Ini bentuk keluarga lah. Sebab tu Islam dia tidak iktiraf jika tidak berkahwin ya. Keluarga kalau orang masyarakat barat, mereka iktiraf duduk dengan teman wanita, kahwin dah 2-3 orang anak. Duduk bersama dah 2-3 orang anak tapi berkahwin belum lagi. Yang ni dia panggil kebebasan dalam barat. Akhir sekali masyarakat mereka jadi kelang kabut. Jadi tidak tersusun. Anak tidak mendapat pembelaan. Sebab mereka menggunakan akal fikiran, kebebasan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Rum ayat ke-21. Yang bermaksud dan di antara tanda-tanda ayat kita panggil ayat. Ayat tu ialah maksudnya tanda-tanda. Ayatihi, tanda-tanda membuktikan kekuasaan Allah dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, iaitu kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri. Maknanya Allah buat isteri daripada manusia sendirilah. Supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Okey, bila ada pasangan maka hati akan menjadi tenteram. Kita pernah dengar tak kisah Nabi Allah Adam AS yang Allah cipta di syurga tak? Masa tu dalam keadaan syurga tu Nabi Adam minta dengan Allah untuk ada seorang teman. Maka Allah ciptanya Siti Hawa untuk mendapat ketenangan.
perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Allah akan timbullah. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berfikir. Okey, nilai-nilai dia panggil kasih sayang, perasaan, emosi. Nah, semua tu dia ambil kira dalam Islam. Sebab tu dia ada sistem. Dia tak macam Barat. Barat tak kahwin pun tak apa. Duduk bersama macam kita tadi lah. Sekali berterabur, berkucaran habis. Macam cowboy tak. Macam cerita cowboy tak. Cowboy dia pasangan bertukar gitu je. Dia tak ada tidak ada keluarga. Itu cerita orang putih lah. Okey, seterusnya dalam Islam begitu sistematik ya. Sebab daripada keluarga ni dia akan membentuk masyarakat. Kalau keluarga tu mantap, setiap keluarga unit-unit keluarga ni mantap, maka akan melahirkan masyarakat yang teguh. Yang kuat kita kata. Bila masyarakat kuat, negeri akan jadi kuat. Bila negeri jadi kuat, maka negara akan jadi kuat. Okey, ciri-ciri kekeluargaan Islam dibina berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan Islam ni. Semua ibadat kita lah, cara hidup kita. Inna solati wa nusuki. Cara hidup kita wa nusuki wa ma yahya, hidup aku mati aku. Kepada apa? Rabbul alamin. Hanya kepada Allah lillahi taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sentiasa mengamalkan akhlak mulia dan contoh teladan yang baik. Mungkin selalu Ustaz beringat antara perkara menjadi amalan kita di padang mahsyar nanti, di padang mahsyar ada satu peristiwa, kita akan semua akan berada di hadapan Allah, akan ditimbang timbangan amalan kita. Kalau berat timbangan baik maka masuk syurga, siapa timbangan jahat dia lebih berat daripada pahala, maka kebajikan, maka dia akan masuk neraka. Pada ketika itu ya. Jadi kita nak cari amalan-amalan yang berat timbangannya. Antaranya ialah kalimah syahadah. Kita selalu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun dia nampak senang untuk diucap di bibir kita, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berat dia, sangat berat. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sangat berat dalam timbangan. Kena banyak kita mengucap syahadah ataupun kita panggil apa? Ngatiklah la ilaha illallah. Kena banyak, sebab apa? Dia akan memberatkan timbangan kita. Yang kedua antara lain lagi ialah perkara-perkara fardu. Perkara fardu ni berat timbangan dia. Lagi-lagi kita belajar hari ni, iaitu akhlak yang mulia. Seorang yang berakhlak mulia, perangai comel, Allah suka pada dia. Bukan orang lah, manusia. Bukan manusia, Allah suka. Kadang-kadang ada juga perkara yang manusia suka, Allah tak suka. Ada juga perkara yang Allah tak suka, manusia suka. Jadi kita nak Allah yang suka pada kita. Jadi akhlak yang mulia. Yang ketiga, melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Setiap kita diberikan amanah. Ipan diberikan amanah, Luqman pun diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin lepas ni Luqman ataupun Ipan tak duduk di MTT dah, mungkin belajar tempat lain lah. Maka macam mana akhlak yang dibentuk oleh di sekolah dulu? Adakah berjaya guru membentuk akhlak ataupun tidak berjaya? Kita nak melahirkan pelajar yang berakhlak mulia. MTT antara objektif MTT ditubuhkan ialah untuk melahirkan pelajar ataupun generasi muda yang berakhlak mulia. Di samping berkepimpinan, berkerjaya. Antaranya ialah punya akhlak yang mulia. Sehingga dia keluar pun. Bukan setakat tu, kita nak kepimpinan pula. Bukan nak kata akhlak untuk diri dia saja, untuk orang tengok. Kepimpinan pula lagi ya. Okey, yang keempat, sentiasa berkomunikasi secara positif. Komunikasi dikenal dalam Islam bertegur sapa dalam keluarga kita, dengan jiran kita. Walaupun sekarang ni suasana COVID ni, kalau boleh duduk di rumah masing. Home apa tu dia panggil, stay at home. Safe at home lah. Walaupun demikian, kalau kita ada jiran-jiran sebelah, tak ada salah kita tegur mereka. Sebab kita ada SOP penjarakan. Kita duduk jauh sebelah jiran kita jauhkan dia, pakai mask. Tak ada masalah tegur. Ataupun lebih lagi kita kena solat solat berjamaah. Solat berjamaah, jaga SOP lah. Dengan SOP tak ada masalah. Jadi penting sebab komunikasi ni dia akan membantu kita. Terutamanya bila tengok sekarang ni ada juga keluarga yang mungkin ayah dia tak boleh kerja, orang berniaga kan. Tak boleh bekerja, jadi susah mereka. Jadi kalau kita ada, kena bantulah. Okey, itu dia komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam Islam. Dalam satu hadis Rasulullah kata,
laisal mu'min, tidak beriman seorang mukmin tu jika jiran dia dalam keadaan kelaparan. Dia kenyang, dia kekenyangan. Jiran sebelah kelaparan. Tak tahu, dia tak ada perasaan. Mungkin dia tidak mengambil tahu, ataupun dia tahu dia tak ada hati perut. Kemungkinan juga. Tak boleh gitu ya. Komunikasi kena sentiasa ada. Yang kelima, sentiasa memberi sokongan antara satu sama lain. Kita kena sentiasa sokong. Jangan pula kita mengeluh lah. Ni sekarang budaya ni, Luqman, Ipan. Budaya apa? Budaya masjid sambil mengutuk. Hak ni kutuk ni, hak ni kutuk ni. Allah Akbar. Isu yang terkini ialah, mungkin kamu tahu juga, iaitu isu perbalahan di antara kumpulan Ustaz Abid Liu dengan Nadir lah. Jadi balah. Tahu tak cerita tu? Habis sampai kepada netizen pula masuk. Dia orang dia dah nak tenang lah, tak boleh dah capur lah, tapi netizen pula. Netizen yang kumpulan ni pula. Hak ni kata hak ni betul, hak ni kata tak ni betul. Masing-masing menuduh, ada yang fitnah pula, buat cerita lain pula masuk. Ini semua perkara-perkara ni dia panggil tidak memberi sokongan. Padahal dua-dua orang tu baik belaka. Ustaz Abid Liu sangat baik. Nadir tu pun sangat baik dia tu. Duduk Palestin dia. Duduk Palestin. Dia orang Malaysia. Kahwin orang Palestin, duduk di Palestin. Dia hebat, banyak tolong orang berderma-derma daripada Malaysia ni. Dia yang uruskan di Palestin. Sangat bagus. Dua-dua ni bagus belaka. Tapi bila ada pula orang yang kita kata yang menjadi batu api, ni berdosa ni besok ni. Sebab tu orang berdosa, antara dosa besar ialah orang yang batu api. Sepatutnya kita kena baikkan dua-dua orang. Sebab dua-dua orang ni orang hebat belaka. Orang yang sangat membantu agama Allah. Jangan pula kita ni jadi cucuk sini, balah-balah buat rekod-rekod cerita lain. Ini berdosa besar ni, dosa besar. Kita kena mewujudkan supaya suasana tu kembali normal, keadaan baik. Okey, itu ya. Ada 5 perkara dalam ciri-ciri kekeluargaan Islam tadi. Dalam keluarga Islam. Dalam konteks keluarga kita tadi. Ustaz cerita tadi mungkin sosial dalam bentuk masyarakat yang lebih besar. Isu terkini lah. Isu terkini Ustaz bawakan. Tapi dalam keluarga kita, pastikan semua hubungan dengan baik ya. Hubungan dengan baik. Sekarang ni payah juga Luqman. Tak. Depan sebab apa? Masing-masing dia pegang game, main game pun ada. Kadang-kadang bercakap pun tak tengok muka, tak tengok wajah dah. Hilang keberkatan. Tak boleh. Seterusnya kita tengok muka surat 101. Muka surat 101 iaitu berkenaan dengan matlamat institusi kekeluargaan Islam. Seperti kita tahu tadi, Islam sangat mementingkan sebuah keluarga yang harmoni, sebuah keluarga yang kita kata dalam keadaan yang baik, sejahtera lah. Okey. Jadi nak bentuk tu mestilah ibu bapa dia mestilah dalam keadaan tenteram lah. Keadaan tenteram. Okey, yang pertama kita tengok matlamat untuk menghasilkan keluarga yang baik ni ataupun usrah ataupun family, melahirkan generasi yang bertakwa kepada Allah. Kalau ibu bapa tu dah tak betul dah lah. Mak pun tak betul, ayah pun tak betul, nak melahirkan anak yang bertakwa payah. Dia kena daripada awal lagi. Ibu bapa tu dah buat strategi dah. Anak aku lahir nanti aku nak hantar dia ke pusat Mahat Tafiz. Dia boleh menghafal Quran, dia boleh menghafal Quran, dia boleh belajar bahasa Arab, dia boleh menguasai ilmu dunia. Dah ada matlamat dah daripada ibu dan ayah kita sebelum kita lahir lagi. Ada ibu bapa ayah tu dia suka baca surah Yusuf supaya anak dia handsome macam Luqman tak? Handsome macam Ibang. Contohnya itu. Baca surah Luqman. Luqman Razif. Kemungkinan ayah dia tu letak nama Luqman, dia suka baca surah Luqman. Sebelum surah As-Sajadah, tak silap Ustaz. Sebelum surah As-Sajadah ada surah Luqman. Dia letak nama anaknya Luqman. Sebenarnya nama satu surah dalam Al-Quran. Luqman ni ialah seorang yang bijak pandai, dipuji oleh Allah yang letakkan dalam Al-Quran. Yang kedua, menjaga kehormatan manusia. Sebab semua kita ni ada kehormatan. Tak boleh masing-masing kita fitnah orang suka-suka hati kita tak. Buka aib orang tak boleh. Dalam hadis Rasulullah SAW, sesiapa yang menutup aib seseorang, maka Allah akan tutup aib dia di akhirat nanti. Aib kita ni banyak. Tak, kalau boleh buatkan sesuatu.
Cuma orang tak tahu lah, kita sembunyi apa semua. Tapi Allah tahu. Allah boleh bongkar di padang mahsyar, orang tahu belaka. Tapi orang jenis macam ni, di dunia dia tengok aib orang, dia tutup, dia tak cerita. Dia tak suka cerita hal orang lain. Dia tak suka orang bergaduh. Dia tutup aib orang lain. Orang macam ni, besok di akhirat nanti, Allah tutup pula aib dia. Kesilapan dia. Yang ketiga, melaksanakan tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah. Seperti kita tahu, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz macam balik pula dah. Dah tak apa nombor, tak apalah baca nombor 6 dulu. Nombor 6 kot balik tu. 1, 2. Okey, nombor 2, nombor 3. Okey, tengok nombor 3. Tadi nombor 1, melahirkan generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, membentuk kesempurnaan akhlak mulia. Yang ketiga, memastikan kelangsungan zuriat melalui manusia, melalui ikatan pernikahan yang sah. Ini penting. Tadi Ustaz cerita lah tadi. Pernikahan ni dia ada ikatan. Dia menyebabkan seseorang tu pegang tanggungjawab. Kamu semua dah kahwin lagi dah. Kalau macam Ustaz dulu pengalaman, tak apalah Ustaz cerita sini tak. Masa duduk bujang hari tak apa lagi. Bila kita akad nikah, kita kahwin, tiba-tiba kita rasa satu beban ya Allah. Satu amanah. Bila kita kahwin, amanah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita rasa bertanggungjawab lah. Bila kita kahwin, ada ikatan perkahwinan. Akad tu sendiri adalah satu dia panggil ikatan. Akidah ikatan kita dengan Allah. Dengan Allah, ikatan apa? Ikatan syahadah, kita nak sembah Allah. Kita nak mengabdikan diri pada Allah. Akidah. Itu ikatan kita dengan Allah. Akad nikah, mana ikatan kita dengan isteri kita. Ayah kita dengan mak kita, ikatan. Ikatan tu, ikatan yang besar di sisi Islam. Kena ada gitu. Barulah ada sikap tanggungjawab. Ada pun yang cowboy yang Ustaz cerita tadi dia. Yang cowboy tadi lah. Tidak kahwin, tidak apa. Sama-sama mengandung waktu, lahir anak. Lepas tu kali nak marah, dia pun pisah. Pisah, tak ada tanggungjawab apa-apa. Tapi dalam Islam, bila dia kahwin, walaupun dia bercerai, berpisah, dia ada tanggungjawab, nafkah. Dia kena bertanggungjawab kepada anak dia. Tak putus hubungan anak. Kalau tak dia lari lah. Cowboy, ambil kuda lari tempat lain pula. Nak naik kuda, pergi ke bandar lain pula. Tak jadi gitu. Itu sistem yang cacar marba dia panggil. Islam tak diikat, diikat dengan ikatan. Sehingga zuriat tu dia ada keturunan dia. Kalau tadi nak letak bank siapa tak tahu tak. Kadang-kadang perempuan tu hak tu lagi, hak ni lagi. Tak tahu bapak siapa. Dalam Islam tak. Dibinkan. Maknanya keturunan bersih dalam Islam. Dijaga begitu sekali kemuliaan. Seterusnya yang keempat, dapat melaksanakan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Bila ibu bapa dia pantau anak dia lah, maka dapat dijagalah. Sebab ibu bapa dia bertanggungjawab. Amanah di hadapan Allah nanti. Anak dia macam mana? Anak dia tak sembahyang, dia kena diam saja. Anak dia tak puasa, dia diam saja. Anak dia apa lagi? Tak tutup aurat, dia diam saja. Tak boleh lah gitu. Tak. Mesti ditegur dan dididik, ditarbiah anak dia. Kalau dia tak sempat, dia kena hantar ke sekolah-sekolah yang ataupun kepada guru ataupun orang yang boleh memberi pendidikan Islam kepada anak dia secara fardu ain ataupun fardu kifayah. Yalah, kadang-kadang ibu bapa ni dia bukan tak boleh mengajar sebab dia sibuk bekerja ke apa lah, outstation ke apa dia kena wajib atas dia lah. Dia kena jaga dengan cara mungkin dia boleh bayar ke orang lain ke dia macam tapi sekarang ni banyak orang. Contoh dia nak mengajar Quran tak. Kadang-kadang ibu bapa nak mengajar Quran tak dan. Sibuk bisnes sana, bisnes sini lah. Dia tinggal gitu anak dia. Tapi wajib bagi dia untuk mencari orang lain ke supaya anak dia mengajar. Contoh pelajar asrama. Dia letak anaknya di asrama contohnya lah. Dia tak sempat. Nak mengajar mungkin dia sibuk. Mungkin juga dia tidak kurang ilmu yang mantap lah. Tak baca Quran. Mungkin dia bila di rumah tidak kurang disiplin anak dia sendiri. Jadi payah benda-benda gitu. Jadi letak dia anak di asrama supaya lebih tersusun, lebih sistematik, lebih mudah anak dia belajar. Ini pun tak ada masalah, boleh juga. Jadi dia kira bapa yang bertanggungjawab dah macam tu. Okey, yang kelima ialah menjamin keutuhan sosial dan ekonomi. Ini adalah konteks yang lebih luas lah. Bila setiap, macam itu Ustaz cerita tadi, bila setiap keluarga dalam satu negeri, satu daerah, mungkin satu don, satu mukim itu baik semua, maka masyarakat akan jadi kukuh. Masyarakat akan jadi hebat. Yang keenam, melaksanakan tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah. Seperti kita tahu, tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Tak ada benda lain. Tujuan kita diciptakan oleh Allah ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab tu Allah perintahkan Nabi Adam dulu, kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah. Diciptakan Nabi Adam tu, dia ada kesilapan sikit. Nabi Adam dia makan buah khuldi tu. Menyebabkan Allah SWT menurunkan dia. Sebab apa makan buah khuldi? Sebab digoda oleh syaitan. Iblis. Digoda oleh Iblis. Sebenarnya bukan kesilapan Nabi Adam pun. Bukan. Allah sengaja buat gitu supaya Nabi Adam terleka sedikit. Lepas tu nak turunkan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Allah saja buat gitu macam sebab apa? Sebab supaya Nabi Adam tu dia tahu dia silap. Nabi Adam bila dia tahu dia silap, cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah. Ni sifat orang mukmin. Ni sifat ditunjukkan oleh Nabi Adam. Kita ni manusia biasa melakukan kesilapan, melakukan dosa. Biasa, tapi jangan pula kita melakukan dosa, kita fikir-fikir buat dosa tak boleh gitu. Tersilap. Macam Nabi Adam tu dia tersilap, bukan sengaja, tersilap. Bila tersilap, maka cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Taubat Allah tu Allah suka tu. Jadi bila gitu, maka Allah turunkan Nabi Adam ke atas muka bumi. Hikmahnya supaya nak diturunkan kita pula lah. Dilahirkan, sampailah kita pada hari ini, dilahirkan oleh Allah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Itu tujuan kita. Bukan kita nak bina rumah besar, berebut harta. Ni bukan. Kalau kita tengok sekarang tak, musim Covid ni ramai orang mati. Ada ustaz tengok ramai dalam WhatsApp, dalam video WhatsApp tu, berjujuk-jujuk tak. Van tu mari, lepas tu mari, masuk dalam liang lahat, tutup, masuk lain pula. Sampai letih dah. Sukarelawan ataupun orang yang mengemubikan orang yang mati tadi. Ada juga WhatsApp yang saya tengok tu. Tak sempat jumpa pun. Ada seorang tu dipanggil suami dia tu, disahkan positif dan lelah macam mana lah. Dari tempat kerja mungkin lah. Terus pergi ke hospital. Isteri pun tak sempat. Jadi pihak hospital pun berhubung di rumah gitu. Dia tak sempat tengok. Jadi yalah, bila dah masuk hospital mana boleh masuk. Macam ustaz hari tu, mak mertua ustaz masuk. Masuk tak boleh jumpa lah. Jumpa lah, kena sampai habis 2 minggu duduk di hospital, mati gitu je lah. Tak sempat tengok apa. Cuma dia buat video call lah. Video call pun tak boleh bercakap lah. Gitu Nak cerita apa? Nak cerita berkenaan dengan tujuan kita lahir di atas muka bumi ni untuk menjadi khalifah ni. Sebagai khalifah di muka bumi. Untuk menjadi hamba Allah. Itu aja. Bukan nak simpan apa semua lah. Bila Allah panggil kita, bila-bila masa saja, kita kena bersedia. Bersedia. Utamanya sekarang ni. Macam-macam dah musibah Covid ni. Okey, apa yang penting ialah kita kena tahu, kena sedar bahawa kita ni hamba kepada Allah dan sebagai khalifah. Kita kena terima, kena redha apa yang Allah ujikan kepada kita. Sebab tu orang yang redha, bila dia timpa musibah, dia akan mendapat pahala syahid di sisi Allah. Mendapat pahala syahid. Kita tak perlu kita kata mengamuk ke apa, tak perlu. Kita redha dengan Allah, lepas tu kita dengan kesabaran kita, Allah akan anugerahkan orang seperti syahid syahid akhirat. Seterusnya yang akhir sekali ialah matlamat institusi kekeluargaan Islam ialah menjaga kehormatan manusia. Menjaga kehormatan manusia. Mana kita ada marwah. Tak boleh sewenang-wenangnya kita memfitnah orang. Kita ada marwah. Tak boleh kita mengata sebarangan. Cerita kepada cerita keburukan sesuatu keluarga, tak boleh. Jadi kita kena menghormati, saling menghormati. Macam hadis yang Ustaz baca tadi lah. Kalau ada aib pun kita tutup aib dia. Kalau dia ada keburukan pun jangan kita tengok keburukan dia. Tengok banyak lagi kebaikan dia. Kadang-kadang orang tu dia buat 99 kebaikan. Satu je buat kejahatan. Tiba-tiba yang satu itulah kita bongkarnya. Sungguh-sungguh kita bongkar. Bodoh pula. Macam isu tadi lah. Isu Nadir dengan Ustaz Abid Liu. Dua-dua ni baik, sangat baik. Mereka berjuang. Baik orang Islam. Macam memang kita kata the best dalam menolong masyarakat Islam. Tiba-tiba mungkin dah ada kesilapan sikit kita kata. Tiba-tiba netizen. Jangan jadi netizen macam ni. Kita pula yang menyokong menyokong ni pula. Jangan buat gitu. Kita sokong kedua ni baik. Kita berdoa dengan Allah supaya mereka berbaik semula. Sebab apa? Mereka bertugas untuk menolong masyarakat Islam. Okey, seterusnya pelajar tengok muka surat 102.
Peranan ahli keluarga. Peranan ahli keluarga. Jadi tengok sini ada 3. Ada 2. Peranan ahli keluarga kita ada 3 lah. Yang pertama sekali suami, ayah kita. Yang kedua isteri iaitu mak kita, dan kita iaitu anak sebagai anak. Ada 3. Ada 3 di sini. Cucu ni kira anak lah. Cucu apa semua lah. Takkan tak cucu cicit pula. Okey, jadi suami. Yang pertama, berperanan sebagai pemimpin keluarga. Memastikan setiap ahli keluarga mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Menyediakan keperluan asas seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Melindungi ahli keluarga. Yang kelima, memberi pendidikan yang sempurna kepada ahli keluarga. Yang keenam, berlaku adil jika berpoligami. Ni suami Jadi suami ni sebagai pemimpin keluarga. Dia tak boleh tengok keluarga dia dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah, dia diam saja. Ni ada dayus, orang dayus. Ada orang dayus. Orang dayus. Dayus ni, Ustaz, saya hadis Nabi ke Ustaz, apa ni? Dia tidak akan berbau syurga. Bukan masuk syurga, bau syurga pun Allah tak bagi. Sebab orang dayus. Dayus ni apa? Dia tengok orang buat apa-apa kepada keluarga dia diam saja. Dia tengok anak dia keluar dengan lelaki ke, 3-4 hari tak kahwin, balik rumah dia buat tak tahu aja. Isteri dia pun orang bawa dia tak tahu aja. Ini dayus. Inilah Allah kata orang macam ini tidak berbau syurga. Sedangkan syurga tu sendiri dapat dihidu 500 tahun perjalanan. Bau sedap dia tu. Luqman tahu tak bau yang paling harum di dalam di atas muka bumi. Di atas muka bumi kita ni bau paling harum sekali apa dia? Apa dia Luqman? Luqman ke Ipan tak apalah. Ataupun sesiapa-siapa nak jawab. Siapa tahu? Siapa tahu bau harum yang paling harum di muka bumi kita ni? Siapa tahu? Tak tahu tak? Tak tahu? Siapa tahu? Bau paling harum di atas muka bumi. Siapa tahu? Bau paling harum di atas muka bumi. Okey. Tak boleh baca. Tak apalah. Okey, untuk pengetahuan kamu, bau paling harum sekali atas muka bumi ialah bau kasturi. Kasturi. Kasturi ni macam mana didapat diperolehi? Kasturi ni diperolehi daripada perut kijang. Perut kijang yang baru mati. Yang lama mati tak berapa tu. Yang baru mati, lepas tu dia sembelih lah. Dia sembelih, lepas tu dia ambil dalam perut dia tu ada satu bintil. Macam bulat sikit lah. Dalam tu ada bau yang sangat harum. Dan Rasulullah SAW sangat suka bau kasturi ni. Jadi kalau kamu kena ada lah minyak wangi seorang-seorang lah. Kecil tak apalah. Nak pergi surau ke. kat baju. Ataupun kat Shopee pun ada jual sekarang ni. Ada. Cari boleh pakai. Bau kasturi. Okey. Apa benda sama kita ni sampai ke bau kasturi ni? Tak lupa apa cerita tadi. Okey, itu konsep balik semula peranan suami tadi. Peranan sebagai pemimpin keluarga, memastikan keluarga, okey dah habis tadi, berlaku menyediakan keperluan asas keperluan asas seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Semampu yang dia boleh lah. Okey. Bekerja lah. Dengan bekerja sebab tu bekerja tu wajib bagi suami Bagi isteri hanya menuntut menolong suami. Tapi suami wajib lah. Melindungi ahli keluarga tadi Okey, seterusnya isteri pula. Berlaku adil jika berpoligami. Poligami ni kalau dia beristeri 2 lah. Beristeri 2, 3, ke 4 ke tak. 5 tak boleh lah dalam Islam, 4 je. Jadi dia kena adil. Adil ni ada istilah yang kena pelajari lah. Apa maksud adil Adil ni bukan sama rata lah. Katalah dia ada 1,000. Bagi belaka 200 isteri dia. Sedangkan isteri hak ni anak seorang je. Tu anak 10 orang. Bila adil ni kena bagi banyak lah sikit kepada anak ramai tu.
Jangan bagi 200. Contoh je lah tu. 200 tak boleh gitu. Tu dia panggil sama. Sama rata bukan adil. Adil ni pada hak dia. Okey, seterusnya isteri. Taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya suami dia kata jangan sembahyang ataupun jangan pakai tudung lah. Keluar jangan pakai tudung. Ataupun apa-apalah. Maka dia tak boleh ikut suami dia. Sebab apa? Dia melanggar perintah Allah. Jadi Allah dengan suami dia tu Allah lebih besar, lebih tinggi. Tak boleh tak boleh. Sebab tu isteri wajib dia orang Islam juga. Tak boleh kahwin dengan isteri orang kafir, tak boleh. Kecuali ahli kitab lah. Ahli kitab dibenarkan dalam Islam lah. Ahli kitab. Tapi kena belajar lah apa tahu ahli kitab tu. Jangan orang Kristian di Malaysia pun kira ahli kitab juga pergi kahwin, tak boleh. Macam di Indonesia banyak berlaku gitu dululah. Sekarang Ustaz tak pasti. Ramai. Dia kahwin dengan orang Kristian. Dia kira ahli kitab. Itu mengarut. Menyebabkan anak dia kalau ada yang masuk Kristian. Dia lepas kita je. Dia kira macam zina lah kira. Dia kahwin dapat anak 3-4 orang. Lepas tu anak yang ni ikut mak dia. Mak dia Kristian. Pergi gereja. Anak 2-3 orang. Kalau ada 5 orang, 2 orang anak, 3 orang anak ikut dia. Orang Islam. 2 orang Kristian. Teruk masyarakat. Keluarga macam ni dahsyat kan. Dahsyat. Jadi isteri dia kena taat kepada suami. Maka dia kena agama Islam jugalah. Sebab tu nak cari isteri ni paduan pula pada suami. Nak cari isteri macam mana. Dia kena cari yang pertama sekali, kena cari isteri yang mempunyai agama dulu. Beragama. Agama Islam lah ke? Betul lah. Kalau boleh tengok yang isteri yang kita kata yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Kena. Dan kita bercinta lah. Tak kenal siapa dia. Tengok dia comel je. Comel, jangan tertipu. Ustaz ada tengok dalam WhatsApp ke? Dia tulis dunia ini adalah tempat menipu. Hebat juga orang ni kata. Dia kata kenapa pula menipu? Kau kahwin dengan isteri yang cantik. Dia kata mula-mula kahwin cantik isteri dia. Sangat cantik isterinya. Lama kelamaan tua juga dia. Dan dia kedut dia punya kulit dia. Dunia menipu, dia kata. Betul lah tak? Mula-mula wanita tu comel. Mula 20 tahun kahwin. Comel lah. Putih dengan. Tapi lama-lama masuk 70, 80 berkedut tua dah. Menipu, dia kata. Dia kata menipu. Lepas tu dia cerita pula harta. Harta banyak, dia kata. Melupakan kepada Allah, dia kata. Patut harta tu boleh digunakan untuk perjuangan Islam, tapi jarang boleh buat macam tu lah. Dia mencipta kemewahan. Dia buat kemewahan, dia lupa kepada Allah, lalai kepada Allah. Dia nak buat, nak sembahyang sunat pun payah dah. Payah wajib-wajib je. Dilekakan dengan harta. Dunia menipu, dia kata. Dunia menipu. Beli kereta lah. Mula beli kereta baru comel. Lama-lama kereta tu jadi buruk, rosak. Dunia menipu. Maknanya apa dia nak cerita? Dunia ni tidak ada yang kekal, tempat yang kekal. Akhirat tempat yang kekal. Sebab dunia ni sifat dia yang mula-mula baik, lepas tu lama-lama semakin lama semakin tua, semakin kita kata uzur, semakin kalau barangan mungkin jadi semakin mudah rosak lah. Itu ya. Okey, seterusnya isteri juga menjaga rahsia rumah tangga, tak boleh cerita apa-apa hal keluarga dia yang berlaku kepada jiran-jiran, tak boleh Mengurus hal ehwal rumah tangga seperti menjaga harta suami dengan baik. Terutamanya bila suami dia bekerja kat rumah, tengok juga anak-anak apa semua, membantu suami dalam mendidik anak-anak. Ini pentinglah. Kadang-kadang ayah dia tak berapa sangat masa dengan anak-anak. Kalau isteri mungkin lama sikit. Kalau isteri dia tak bekerja lah, bagi mak dia tak bekerja. Tapi kalau mak dia bekerja, balik tu letih juga. Sama dengan ayah dia lah. Sama dengan ayah dia. Ayah letih, mak dia letih juga. Jadi dia ni mungkin kurang sikit. Kemungkinan itulah menyebabkan keluarga dia hantar ke asrama. Tapi kamu jangan rasa yang datang ke asrama tu sebagai bukan anak yang disayangi. Bukan. Sebenarnya kalau kita tengok ulama-ulama zaman dulu pun macam tu ya. Macam Imam Syafi'i lah. Cuba kamu baca sejarah Imam Syafi'i. Mak dia hantar ke pusat pengajian awal lagi. Dan mereka bukan balik. Kalau macam mak kamu ni, kalau duduk asrama mungkin 2 minggu balik sekali dah. Dia tidak. Balik sekali setahun tu mungkin 2 kali je. 2-3 kali gitu je balik setahun. Jauh.
Macam Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Malik duduk Madinah. Imam Syafi'i masa tu duduk di Mekah. Jadi jauh. Imam Bukhari kita baca cerita dia lah. Memang sifat apa tu ulama-ulama zaman dulu Bukan zaman dulu sampai sekarang pun, kita sekarang pun macam tu lah. Tengok abang-abang kita melanjutkan perjalanan ke Mesir lah. Belajar di Universiti Azhar. Ada yang belajar di Jordan. Terpaksa tinggal keluarga lah. Kadang-kadang setahun tu sekali dia balik. Sebab apa? Sebab nak menuntut ilmu. Dia dapat ilmu tu dia balik ke masyarakat untuk mengajar masyarakat pula. Jadi itu konsep lain yang nak berada di rumah lah. Yang berada di rumah, isteri kena jagalah. Mak kita kena jaga. Okey, seterusnya anak ni kita lah. Mematuhi ajaran agama Islam, menjauhi perbuatan mungkar, mematuhi nasihat daripada ibu bapa. Sebab ibu bapa ni memang dia nak yang terbaik kepada anak dia. Tak ada ibu bapa yang nak suruh anak dia jadi jahat. Tak ada gitu. Menghormati ibu bapa, berbakti kepada ibu bapa, berkomunikasi dengan sopan. Sebab tu ibu bapa walaupun kita nak marah macam mana pun, suara jangan tinggi suara. Rendahkan suara. Jangan cakap kasar. Belajar cakap perlahan. InsyaAllah Allah akan bagi keberkatan dengan kita. Menjaga maruah ibu bapa dan keluarga. Kalau ada orang yang menghina ibu bapa, memang kita terasa lah macam hina diri kita lah. Menghormati rakan dua ibu bapa. Ni kita kena hormat juga rakan-rakan, sahabat kenalan ibu bapa kita. Ini juga amalan bila ibu bapa kita mati nanti, Rasulullah SAW suruh kita buat apa? Antara amalan yang baik ialah kita kena pergi hubung balik. Pergi jalan rumah kawan-kawan, best friend ayah kita dulu. Best friend daddy kita, mami kita. Kita pergi jalan. Bila kita pergi jalan, mereka tengok, teringat balik pada kawan dia dulu dah, best friend dia dulu. Makan sama dengan aku lah. Makan dengan aku duduk mana, anak dia mari pula. Kita buat perhubungan kita, dia akan teringat. Bila dia teringat kepada ayah kita, dia akan berdoa kepada Allah. Allah syamilnya perangai anak dia ni. Jadi dengan automatik ayah kita dalam kubur nanti, mak kita dalam kubur nanti akan mendapat pahala. Sebab apa? Sebab kawan dia ni rasa gembira. Kenapa? Dengan ziarah kita tu. Dengan hubungan kita tanya khabar kawan-kawan ayah dan ibu kita tu. Seterusnya bila mereka meninggal dunia, mendoakan ibu bapa ketika masih hidup atau meninggal dunia. Sebab tu kita selepas solat, kita kalau boleh jadikan amalan kita, jadikan kewajipan pada kita. Di samping kita minta dengan Allah, memuji subhanallah, alhamdulillah. Doa bila doa kita bermula dengan alhamdulillah. Kena sebut nama Allah, puji bagi Allah, selawat dengan Nabi. Dan yang ketiga, jangan lupa sekali-kali minta doa dengan Allah supaya diampunkan dosa ibu bapa kita. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Apa dosaku, dosa dua ibu bapaku, kasihanilah mereka. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kecil dulu. Waktu kita kecil dulu lah. Ibu bapa kita sayang tengok kita, jaga kita, tak bisa. Nyamuk ketik pun satu pun, gigit nyamuk pun. Bimbang lah mereka, cari ubat selalu dah. Masa kita kecil dulu. Jadi ingat Luqman, Irfan, lepas sembahyang, Rasul dah sibuk sangat pergi mana-mana pun ingat 3 doa ni. Doa apa? Yang pertama, kita puji Allah, mudah aja, alhamdulillah. Selawat pada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biasalah tu. Itu paling ringkas doa tu. Yang ketiga, pastikan kita sentiasa berdoa kepada ibu bapa kita. Walaupun solat sunat pun. Solat wajib, solat fardu lah. Solat lebih-lebih lagi bila mereka dah meninggal dunia. Jangan kita lupa. Jadikan amalan kita menjadi sebagai kewajipan bagi kita. Lepas solat, doa untuk ibu bapa. Okey, seterusnya Allah SWT berfirman yang belum masuk laki, yakni suami itu pemimpin bagi perempuan, yakni isteri, kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka, yakni laki, atas sebahagian yang lain perempuan. Dan kerana mereka, yakni laki, telah memberikan nafkah daripada hartanya. Jadi suami itu menjadi pemimpin. Pemimpin maknanya dia boleh membaikilah. Dia boleh membuat keputusan. Contohnya anak dia ni, Luqman ni, aku nak hantar dia di Mahat Tahfiz. Contohnya dia buat keputusan. Ayah kita buat keputusan. Jadi kita kena memberi galakan kepada kita. Jadi berbincang mereka berbincang nak buat keputusan. Lepas ni kena belajar di Jordan. Ayah dia kata tak sih. Nak hantar Epan belajar di Universiti Al-Azhar di Mesir.
Mak kata, "Amu nak hantar Jordan." Oh, ni bagus belakang. Mak baik belakang ni. Tak, mak nak pergi Jordan. Ayah suruh hantar Mesir. Bila buat putusan tu kena ikut ayah. Ayah buat putusan kita pergi Mesir. Jadi mak dia pun kena turut juga. Hantar Ipang di Mesir, di Universiti Al-Azhar. Gitu. Okey, seterusnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik kamu terhadap keluargamu dan aku adalah terbaik daripada kamu terhadap keluargaku. Riwayat Ibnu Majah. Dari hadis ini Rasulullah SAW cerita pada kita, orang yang paling baik ialah orang yang baik dengan keluarga dia. Kalau keluarga dia pun masuk pun anak-anak dia pun ataupun beci belakang ini bukan keluarga yang baik lah. Tak. Keluarga yang baik ni mereka saling mesra tak. Ambil gambar sekali ke dekat-dekat hari raya, ambil gambar posing belakang baju ungu contohnya tak. Ambil gambar belakang senyum. Boleh hantar ke kawan-kawan tak. Tapi kena tutup aurat comel lah. Kalau perempuan apa semua tak ada masalah. Okey. Lepas tu buat gambar pula. Sekarang ni ada teknologi aplikasi. Epan dengan Luqman tengok tak? Dia panggil reface. Ustaz baru dapat tu. Ada kawan ustaz hantar reface. Kita kat estetik gini aja. Tiba-tiba dia boleh buat gambar kita bergerak mulut. Nyanyi lagu. Ada. Jadi gambar kita. Tapi kalau kita redha tak apa. Kita ingat kawan kita nak bergurau tak. Tapi kalau kita tak redha tak boleh. Sebab tu ada orang tanya hukum. Macam mana kita ambil satu gambar, kita buat sesuatu pada gambar tu. Tak boleh. Kalau tuan dia tak benar, tak boleh. Kadang-kadang dia buat gambar perempuan comel tak. Lepas tu dia tulis dari situ. Abang nak ke mana? Perempuan tu tak tahu. Perempuan tu pun kemungkinan dia silap macam mana. Dia tahu lah dia hantar gambar tak. Banyak di Google apa semua. Dia ambil gambar tu dia buat tak boleh. Hukum dia haram. Tak boleh. Ada pun kita dengan kawan kita. Contoh kita ambil gambar Luqman tak. Kita buat situ. Lepas tu Luqman pun suka tengok gambar dia macam tu. Tu tak apa macam tu. Sebab dia suka, tak ada masalah. Dia pun tutup aurat molek tak. Dia buat gambar dia Luqman sedang berselawat contohnya. Allahumma salli ala bergerak mulut dia. Dia panggil reface tak. Ada aplikasi dalam handset ada. Ustaz buat tu, keluarga Ustaz tu. Kita buat semua suka-suka tengok lah. Itu tak apa sebab dia redha, dia suka. Tapi kalau dia tak benar, dia tak suka, kita tak boleh buat gitu lah. Okey, jadi kita berbaik. Kita berbaik dengan keluarga kita. Kita sentiasa bergurau. Bergurau ni boleh dalam Islam. Dan berjenaka tak. Sebab jenaka dan bergurau ni dia boleh menyebabkan kita rasa mesra, lebih mesra lagi. Nak mesra ni banyak cara. Yang pertama mungkin kita bagi makan ke dia tak. Usiah dia. Ajak main. Tapi sekarang tak boleh lah musim main, tak boleh belaka sekarang ni. Boleh main-main dalam WhatsApp gitu je. Bergurau dalam WhatsApp semua tak. Tapi dalam WhatsApp kena jaga-jaga juga. Kadang-kadang kalau nampak orang nak bergaduh, nak marah tu jangan. Kadang-kadang bermaksud lain. Sebab WhatsApp tulisan dengan bercakap ni lain. Dia kata boleh nak marah sikit yang dalam WhatsApp ni. Jadi kita kena cepat-cepat kena kedurkan keadaan. Minta maaf, aku salah. Minta maaf. Okey, 323 muka surat 104. Muka surat 104 kepentingan pembinaan keluarga. Sebab apa keluarga yang kuat atau keluarga yang kita kata yang harmoni ini sangat penting. Okey. Yang pertama, dia akan memenuhi naluri semula jadi manusia untuk hidup berpasangan berdasarkan lunas syarak. Semua lah suka belaka. Luqman pun suka kahwin, Epang pun ingat nak belajar lagi tak? Tak kerja lagi. Lepas kerja dapat kerja yang baik, nanti belajar dapat dapat ilmu yang hebat insya-Allah. Lepas tu nak kahwin lah pula. Itu biasa lah. Normal dalam kehidupan tak. Sekolah rendah, sekolah menengah. Masuk pusat pengajian tinggi, lepas tu nak kahwin pula. Dapat kerja nak kahwin lah. Jadi benda-benda gitu dalam Islam memang diatur dah. Diatur dah. Okey, yang kedua ialah mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kahwin ni adalah merupakan sunnah Rasulullah. Rasulullah kahwin sampai berapa? Banyak isteri Rasulullah. Cuba cari dalam sirah. 9 orang, 11 orang tak silap Ustaz. Ramai. Serentak dia kahwin tak?
Yang 9 orang serentak. Ada yang mati lah. Macam Siti Khadijah, dia awal mati. Yang lain-lain tu ada serentak. Tapi ini hanya untuk Rasul saja yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Umat tak boleh. Umat 4 orang je. Jangan kata aku nak ikut Rasul, turut. Ya betul, memang kita wajib turut Rasul. Tapi ada perkara tak wajib. Haram kita ikut Rasul. Ada. Antaranya, takdilah kahwin sampai lebih pada 4 orang. Contohnya kahwin 7, 8 orang. Tak boleh. Haram hukum dia. Tapi untuk Nabi Muhammad boleh, Rasul. Yang Allah berikan pada dia. Itu antara amalan. Amalan apa tu yang Rasul buat, kita tak boleh buat. Ada lagi. Antaranya ialah puasa. Puasa. Kita puasa bila berbuka, kita kena apa tu? Kena berbuka lah. Waktu maghrib kan berbuka. Tapi bagi Rasul, Allah berikan dia puasa lagi. Boleh lagi puasa sehingga masa tertentu lah. Maknanya masa dia lama. Kita tak boleh kita. Jadi ada perkara yang tapi tak banyak lah. Tak banyak. Tak banyak. Yang banyak, yang majoritinya kita kena ikut Rasul lah. Itu malah tertentu sajalah. Okey, yang ketiga, memelihara diri daripada maksiat dan penyakit. Ini wajib bagi kita lah. Terutamanya sekarang ni. Pembinaan keluarga. Sentiasa ingat kepada keluarga lah. Bila keluar, pakai mask. Kena selalu kita kena nasihat kepada keluarga. Supaya apa? Supaya terhindar daripada penyakit lah. Dan juga yang penting lagi, maksiat lah. Perkara yang haram. Boleh perkara yang haram. Tutup aurat lah, contoh mudah sekali. Bagi yang perempuan. Lelaki pun sama juga. Dia pakai style luar pendek sekarang ni. Luar pendek lah. Okay, tak boleh lah. Seterusnya, membentuk masyarakat yang bertamadun berteraskan syariat Islam. Sebab tu dalam tamadun ni membina masyarakat. Bila dah baik dah mempunyai ilmu yang baik, sebab tu dalam keluarga dia kena tahu dah. Macam mana dia nak hantar anak dia, penguasaan ilmu kepada anak dia. Contohnya di sekolah kita ada bahasa. Tapi kamu tak sempat dah. Bahasa Mandarin. Adik kita yang belajar tingkatan 1 tu dia ada bahasa Mandarin, bahasa Al-Quran. Tengok kita bawa macam tu sebab apa? Kita tahu kepentingan bahasa ni. Bahasa Cina. Cina sekarang ni dia boleh menguasai teknologi. Dia menguasai ekonomi. Sebab tu pihak sekolah, ustaz sendiri terlibat dalam pengurusan sekolah. Tak boleh. Kita kena belajar. Ada juga pelajar kita yang boleh berbahasa Cina, bahasa Mandarin. Tak cukup dengan itu, kita tengok pula yang bahasa Jepun. Bahasa Jepun pun sama juga. Jepun pun dia menguasai teknologi dan ekonomi Asia. Kita bawa juga. Ada beberapa pelajar, golongan pelajar yang tahfiz sains itu dia kena belajar bahasa Jepun. Kena belajar. Sebab kena ada juga pelajar-pelajar yang terlibat macam tu. Bukan saja untuk penguasaan teknologi, tapi dari segi dakwah nanti. Bila orang tahu bahasa tu, dia masuk kepada masyarakat tu, dia akan mudah untuk berdakwah. Macam Ustaz Abid Leo lah. Ustaz Abid Leo kenapa antara orang Cina masuk Islam ramai? Kerana dia pandai cakap Cina. Dia orang Cina kan? Okey, seterusnya ramai juga orang tanya, kata hebat sangat kita ni. Kenapa kita tak boleh mengislamkan orang yang bukan Islam? Tadilah antara faktornya. Kenapa kita kalah dengan Ustaz Abid Leo? Antara faktornya tadi bila dia boleh berbahasa Cina, dia masuk masyarakat Cina mudah. Dia lebih mesra. Jadi macam kita juga untuk menjadi pendakwah yang hebat Luqman, untuk menjadi pendakwah yang hebat kita kena tahu bahasa orang tersebut. Contoh lagi apa dia, Ustaz Rawi. Dia Dr. Rawi dah sekarang. Ustaz Rawi ni orang Hindu dulu. Dia Hindu, orang India, Tamil Hindu. Masuk Islam bagus dia, jadi pensyarah dah sekarang. Lebih hebat pada orang Islam lagi. Mengajar pula anak-anak orang Islam di kuis Selangor. Dia Ketua Rawi Quran, dia mengajar Quran. Hebat dia. Dia pula mengajar orang Islam. Sedangkan dia kalau kita masuk Islam awal daripada orang Islam awal lagi. Orang Melayu, tapi dia pula boleh mengajar. Dia boleh masuk dengan masyarakat India sebab apa? Sebab dia tahu bahasa Tamil. Masyarakat dia diajak orang masuk Islam dah. Keluarga dia ramai masuk Islam. Jadi begitu juga kita dalam konsep dakwah, kita nak suruh masyarakat Jepun. Satu lagi Korea. Itu Ustaz tengok, Ustaz cerita dah kepada kamu rasa. Ustaz tengok cerita Korea. Ustaz ada juga masa Korea, bukan tengok semua. Ustaz tengok juga Korea. Ustaz tengok ramai pelakon dia agama Kristian. Agama Kristian. Jadi rugi bagi kita orang Islam, kita tak masuk ke Korea untuk supaya mereka ni masuk Islam. Sebab apa dia suka tengok Kristian? Sebab dia tengok orang putih lah. Dia tengok orang putih mari tempat dia tertarik dengan kemajuan negara barat.
Jadi mereka tertarik. Sebab apa Islam sendiri nampak lemah, mungkin nak pergi Korea, mungkin tak pandai cakap Korea. Tak. Jadi rugi kita. Sebab tu bila nanti insya-Allah kalau ada peluang, insya-Allah kita buka pula bahasa Korea. Sebab apa? Kita nak ada pelajar kita nanti Luqman atau Faipan, kamu belajar. Mungkin kamu satu hari nanti mana tahu tak. Macam pelajar kita ada pelajar kita belajar di Jerman ada. Oh, dia terlibat dalam teknologi kapal terbang tak silap ustaz. Dia masuk IKBN, jadi best student jugalah di IKBN di tak silap ustaz di Temeloh, di Pahang. Lepas tu IKBN tawar dia untuk pergi ke Jerman untuk belajar lah. Dia pergi sampai Jerman. Terkejutlah kita juga. Masa pelajar MTT ada sampai begitu. Jadi lepas ni ustaz rasa tak pelik. Dia pergi ke Jepun, ke Korea, ke lepas ni. Jadi peluang tu kena ambil lah. Begitu sekali Islam. Untuk apa? Untuk membentuk satu tamadun yang hebat. Untuk membentuk satu tamadun yang hebat, dia kena, kalau pusat pendidikan tu yang hebat juga. Macam ustaz, dia kena mikirlah mana gitu. Takkan nak suruh bagi lekuman dengan hebat. Ngafal Quran je. Main ngafal Quran. Yalah baguslah ngafal Quran tu. Tapi ilmu lain kena ada juga. Supaya Luqman dan Irfan bila keluar MTT ni dia jadi orang pelajar yang terbuka. Terbuka minda, boleh tengok dunia lah. Boleh faham. Tengok apa sebab apa kita nak mewujudkan satu tamadun satu tamadun kat dia. Tamadun yang tinggi lah Islam lah. Bila tamadun kita tinggi, orang bukan Islam dia mudah masuk Islam. Sebab apa antara dulu kenapa orang Islam ramai masuk Macam kita tengok di Rusia tu, di Uzbekistan, di macam-macam kat Imam Bukhari tu. Antaranya sebab itulah. Sebab masa itu Islam dia maju, dia memegang tamadun dunia. Bila memegang tamadun dunia, orang akan tengok. Bila tengok, dia mudah masuk Islam. Sehingga sampai kita di tanah Melayu lah. Di selatan Thai, di Filipina. Filipina tu sebuah negara Islam dulu tu. Kamu bacalah sejarah. Negara Islam yang telah dimurtadkan. Allah, bila kita baca gitu, kita sangat sedih. Ada dua negara Islam yang telah dimurtadkan. Bukan dijajah oleh kafir. Kalau dijajah oleh kafir boleh kira lagi macam Thailand, di selatan Thai. Selatan Thai tu kerajaan petani Islam petani tu. Tapi dijajah oleh kerajaan Thai. Tapi mereka tetap Islam juga. Mereka tetap Islam, agama tetap Islam. Tapi dijajah oleh orang kafir. Itu boleh tahan lagi. Orang ni dimurtadkan terus. Apa dia negara tersebut? Sepanyol, Portugal. Cuba baca sejarah. Kerajaan Andalusia tu Sepanyol dengan Portugal tu. Lepas tu sedikit selatan Perancis. Sehingga ada ulama dia tengok dia peta tu dipetakan sampai selatan Perancis. Orang Islam dulu itu. Selatan Perancis, Portugal, Sepanyol. Islam dulu. Sebab tertinggal sejarah ada lagi di Sepanyol. Islam tapi telah dimurtadkan. Siapa yang tak masuk Kristian akan dibunuh. Siapa yang tak masuk Kristian kena keluar daripada negara tersebut. Diusir. Maka lepas daripada itu Islam pun berkubur di negara tersebut, negara barat. Begitu juga di Filipina. Filipina pun sama juga. Bila Kristian mari, mereka dia panggil Jos Reza ni kebangsaan yang menetan Sepanyol masa tu. Tapi orang Sepanyol mari, orang Sepanyol yang Kristian takdilah yang jahat tu. Yang mari di Melaka tak berjaya. Ramai yang mati syahid mempertahankan Melaka. Mari di Aceh tak berjaya. Kekuatan Islam tu. Dia cari negeri jauh. Yang mungkin Islam kurang. Islam tidak ada kekuatan sangat. Berlaku di Filipina. Menyebabkan Filipina jadi Kristian. Islam ada lagi di bawah. Di Mindanao. Tempat yang tak maju lah. Tempat yang atas tu dia diusahakan. Dimajukan. Tempat ni dirosakkan. Tempat orang Islam. Ada lagi orang Islam ada di Filipina. Tapi duduk di Mindanao. Tak ramai macam dululah. Itu yang berlaku. Sebab apa? Sebab kita tidak ada tamadun yang hebat. Kita tidak ada satu sistem keluarga yang hebat. Sebab pecah-pecah keluarga sendiri pun dah pecah lah. Jadi macam mana kita nak melahirkan sebuah negara yang hebat? Seterusnya yang keenam, memastikan kelangsungan zuriat manusia melalui ikatan pernikahan yang sah. Yang telah kita bincang tadi sangat penting lah. Walaupun kita balah kata tak, ibu bapa dia kemungkinan dia balah bercerai, tapi anak masih lagi terjaga. Anak masih lagi kita kata ada pembelaan, boleh belajar lagi. Kemudahan asas mereka ada lagi. Islam dia tak nak bila bercerai antara suami isteri tadi, maka anak jadi terkabur, tak tahu pendidikan, tak tahu macam mana, jadi penjenayah yang hisap dadah. Ini bahaya. Walaupun satu golongan tu hebat lah, tapi bila ada satu golongan lagi yang melakukan jenayah, susah juga. Kita nak berlaku semua sekali. Setiap keluarga dalam Islam, semua dalam keadaan mengikut syariat Islam.
Sebab tu dia tidak ada dasar kita jangan pedulilah ke dia, tengok dia lah nak jadi apa. Jangan gitu, dia akan menyusahkan kita akan datang. Orang yang kita tak peduli ni, dia buat maksiat ni, dia akan bina satu masyarakat lain pula. Masyarakat yang lawan agama ke, masyarakat yang kita kata suka buat jenayah ke, suka melakukan maksiat, dia akan buat pula. Suka berzina ke, jadi pening kepala pula golongan yang baik tadi. Sebab tu golongan yang baik, dia tak boleh duduk diam. Unsur dakwah dia kena ada, dia kena berbaik juga orang macam ni, kena dakwah mereka supaya mereka barulah membentuk satu keluarga, satu masyarakat yang tu. Sebab tu dalam Islam dia tak boleh. Sebab tu dalam Islam Allah mewajibkan kita solat fardu, solat Jumaat, fardu ain ya. Jalan itu tak apalah sebab ada SOP yang kes apa tu yang kita tutup masjid tu bukan tutup masjid. Sebab tu yang ada faktor COVID, pandemik, lain. Dalam keadaan biasa normal, kena pergi. Sebab di situ akan membentuk satu keluarga. Kita mengenali sama, lepas kita berkenalan. Bila berkenalan kita tengok satu keluarga yang susah, kita bantu dia selalu. Okey. Okey, seterusnya menjalinkan cinta, nombor 7 muka surat 104, nombor 7, menjalinkan cinta dan kasih sayang berlandaskan peraturan dan syariat. Jadi kita ada Islam, dia ada peraturan lah. Jadi kasih sayang tak lima tu lah. Bila tengok orang susah, dia cepat nak bantu. Bukan saja manusia, haiwan pun dia tengok jadi kesian tak. Haiwan kucing ke apa dia tengok kesian. Sebab apa? Allah campurkan dalam hati dia sifat cinta, kasih sayang kepada orang miskin. Kadang-kadang kita tengok orang miskin ni, Allah serabut lah, pakai yang huduh lah dia ni, koyok-koyok orang. Nak muntah je aku. Sampai begitu perasaan dia. Orang macam ni tak betul tu. Keimanan dia tak betul lagi. Sebenarnya bila kita tengok orang miskin, tengok orang susah, kita rasa simpati. Sepatutnya gitu. Bukan kita mencemuh ataupun kita rasa jijik, kita rasa rasa nak muntah. Kalau gitu iman kita tak betul lagi. Yang betul ialah bila kita tengok orang miskin, kita rasa kesian, rasa nak bantu dia. Kalau ada duit, kita bantu dia selalu. Dan walaupun kita tak ada duit, kita bantulah mana-mana yang kita ada. Jangan kita kita pertikar dia apa pun. Kadang-kadang kita tengok orang gila tak. Orang gila dia mari kita minta kita nak duit RM1. Alah, kalau kita ada duit, pergilah orang gila, bagilah RM1 kalau RM2 tak apa. Orang gila. Tak, bagi. Begitu juga kadang-kadang kita tengok orang yang macam penghisap dadah apa semua tak. Kalau kita bagi duit banyak ke dia beli dadah. Betul lah. Tapi kita tak boleh bersangka macam tu. Kecuali kita tengok betul, tengok dengan mata kita, faham dapat duit kita, ngedar dadah. Itu lain. Tapi dalam keadaan biasa kita bagi je lah. Tapi jangan bagi banyak lah. Kita tahu dia penghisap dadah. Bagilah RM1, RM2 dia minta, bagi cukup dia. Mungkin kita harap, kita berdoa dengan Allah lah. Ya Allah, duit yang aku bagi ni, supaya dia beli makanan contohnya lah. Dan isahkanlah dia daripada menagih dadah. Jangan kita maki hamu dia. Jangan macam tu, tak boleh buat macam tu. Dia mari, kita pun power dia gini. Jangan duit tak bagi pun. Jangan kecil hati dia. Mungkin dia akan berdendam dengan kita. Jangan. Bagilah RM1 ke RM2 ke. Bagi. Okay, dia akan mewujudkan cinta dan kasih sayang. Jangan berburuk sangka sangat. Okey, seterusnya masa kita dah habis 9:31 dah. Jadi Ustaz rasa sampai situlah dulu pertemuan kita. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi dalam bab yang seterusnya, ataupun kita tengok lagi bab ini sedikit. Jadi insyaAllah akan datang ni Ustaz akan cuba buat soalan bentuk soalan untuk kamu gunalah. Jadi dah pukul 9.30 dah ni. Jadi kita sampai situ dulu insyaAllah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah, subhanakallah, anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Okay, sama-sama Luqman. Jumpa lagi pada minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk kedatangan Ustaz akan bagi link dekat ruang komen Ruang komen.